الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang saya dan kita semua muliakan, ustazah, para asatizah, guru pembimbing, dan saya raikan para pimpinan pelajar dan seluruh pelajar banat di Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din Vocational Insaniyah di Batu Korau ini, dan saya raikan para pencinta ilmu dan tetamu Allah yang hadir, yang menyaksikan pertemuan pada malam ini, hatta yang tidak hadir namun menyaksikan di kejauhan di alam maya ini. Sukacita saya mukabalah pertemuan pada malam ini. Hasil daripada pertemuan tentu ada hikmah yang benar, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batina subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb, kami tidaklah engkau jadikan hal-hal perkara-perkara ini sia-sia, maha suci di kau, jauhkanlah kami, peliharalah kami daripada azab api neraka. Termaktub dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke 191. Homework buat para pelajar banat, bacalah doa ini. Sekali baca pada waktu malam, sekali baca pada waktu siang. Kerana apa? Kerana dia menepati dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana. Sebelum ayat 191 itu ada ayat sebelumnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayati li ulil albab. Sesungguhnya ciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Dan siang tadi siang, tiba-tiba tukar menjadi malam pada malam ini, menjadi tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tanda apa? Keagungan, kesempurnaan, kebesaran, hatta kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu azim. Jadi ingat sampai bila? Ingat sampai bila? Ingat sampai mati. Amal sampai bila? Amal sampai mati. Ingat saya menyatakan apa mukadimah tadi, bacalah doa ini, kalam Allah sendiri, termaktub dalam Al-Quran, masya-Allah. Bacalah sekali pada waktu malam, bacalah sekali pada waktu siang. Nampak tak? Siapa punya kuasa yang menukarkan alam ini bertukar? Allah Al-Azim. Maka kita kena bertasbih subhana rabbil azim, hatta subhana rabbil a'la, hatta kita bacalah doa seumpama pada ayat 191 dalam surah Ali Imran ini. Mana saya pergi, saya akan sebut perkara ini, kerana bila mana kita beramal dengan ittiba' akan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut apa yang digaris pandu, kerana Al-Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Al-Quran petunjuk, al-bayinah
petunjuk wal furqan yang membezakan mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran. Jadi antuna semua sangat beruntung kerana terpilih menjadi orang pilihan Allah, bukan sekadar harapan pada ibu bapa, harapan daripada ibu bapa, tetapi dalam masa sama anugerah daripada sisi Allah. Dengan kasih sayang Allah, kita semua dipertemukan. Seumpama pertemuan pada malam ini. Pertemuan malam ini pun ada hikmah. Tentu ada hikmah. Apa yang saya mulakan sampai saya akan tamatkan bicara pada malam ini, tentu ada hikmah. Kita bila berlaku apa-apa, satu perkara dalam kehidupan saya dan kita semua, kita boleh baca doa ini. Sama ada dia berlaku secara person, secara jami'i, ataupun secara komuniti, ataupun secara masyarakat, ataupun kita lihat alam ini, peristiwa-peristiwa yang berlaku, maka tentu ada hikmah yang besar, yang mana hakikatnya Allah saja yang mengetahui. Taib. Malam ini saya memilih satu topik, satu bab, iaitu tentang sejauh mana kita mengenal Allah. Jadi untung sungguh para ahli Quran semua, antuna semua ni, apabila membaca, mentadabbur ayat-ayat Allah, bagaimana Rasulullah SAW kenal Allah. Bagaimana persoalan? Secara sahih, bila kita lihat apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW, melalui wasilah dengan ilmu wahyi, ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Bila kita baca tadabbur dan kita cuba memahami mutiara Al-Quran itu, saya nak sifatkan mutiara Al-Quran ini begitu bernilai tinggi. Seumpama duduk di tepian pantai, kita lihat lautan yang tidak bertepian di hujung sana. Bila duduk di pantai, hampir dengan pantai sini, pantai apa? Pantai dekat sini, ada pantai tak? Dekat-dekat sebelah pantai barat, sini ke pantai barat. Jadi kalau kita lihat pantai barat sana, kita daripada pesisiran pantai ni, kita lihat maknanya jauh mata memandang, dan kita tidak tahu kedalaman air laut ini. Dalam sampai ada laut. Untuk pengetahuan antuna semua, ada satu makhluk yang azim. Sementara kita hidup di dunia ni, kita boleh kenal pasti ciptaan Allah, makhluk Allah yang besar sekali di dunia ni, di bumi ni. Apa dia? Air laut. Sea. Orang putih sebut sea. Betul ke tidak ustazah ni? Sea. S-E-A. Betul ke tidak? Wallahualam. Jadi sea tu, air laut tu makhluk yang paling besar, paling azim. Dan ada sampai 16 ke 17 km. Saya repeat ulangan, saya sebut dalam beberapa bicara yang lepas. Nak sebutnya, dia ada sampai 16 ke 17 km dalam tu, di lautan Hindi sana. Jauh. Sini sampai ke mana tu 17 km ni? Sampai ke, mungkin sampai ke pertengahan, nak sampai ke pekan Taiping ada. Mungkin half, separuh. Mungkin pasal dia 16 ke 17 km. Baik. Malam ni kita nak menyelami sejauh mana saya dan kita semua mengenali Allah. Bagaimana manhajnya, sukatannya, pendekatannya, bagaimana. Allah Rabbi, untung sungguh sekiranya ada satu ilmu yang memberi penerangan dan pencerahan akan perkara ini. Bagaimana hati, akal kita ini, termasuk hati, kalbu kita, termasuk akal fikiran kita ini, dapat berfikir dengan baik hatta hadirnya hati, dengan kewujudan satu kuasa yang azim. Wasilah dengan apa tadi? Kita ambil metod, modul yang dilalui oleh baginda Nabi SAW.
Rasulullah kenal Allah ni melalui wasilah dengan ilmu wahyi. Bagaimana? Seumpama dalil Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan 3 surah yang paling awal. Lihat daripada belakang Quran itu. Al-Ikhlas, termasuk juga Al-Falaq, termasuk juga An-Nas. Al-Ikhlas, maka katakanlah Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah hafal dah. Boleh tadabbur kan? Saya anggap matang pelajar-pelajar yang umur 16 ke atas ni, form 5, form 6 ni, dia dah boleh apa? Hafaz dia punya terjemahan dia. Namun bagi peringkat yang menengah lagi, insya-Allah satu ketika nanti, maknanya peringkat ke atas tu kita boleh dalam masa sama ada masa kita selak ilmu tafsir. Tentang tafsir ini, tingkatan Quran ini kena naik. InsyaAllah kalian tak akan rugi, kerana kedudukan di akhirat nanti di mana, sejauh mana kalian memahami hakikat ilmu wahyi ini. Baik. Allahu Ahad, Allahu Samad. Allah katakanlah Allah itu Esa. Allah tempat tumpuan sekalian makhluk. Tempat kita meminta, tempat kita bergantung harap. Sekalian makhluk, bukan kita saja manusia, makhluk ni. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Termasuk malam dan siang ni pun makhluk Allah. Termasuk ada makhluk yang berhampiran dengan kita ni. Tu pokok, batu. Ni makhluk Allah. Batu ni walaupun mati, nampak dia terpasak sebagai lantai. Hatta maknanya ada satu seni lagi. Allahu Rabbi. Kalau kalian sedarlah, ada satu lagi, iaitu hari. Hari ni hari apa? Hari ya ke Sabtu? Ya ke Ahad? Ya ke Sabtu? Jadi malam ni malam Ahad. Hari Sabtu. Malam Ahad. Lepas after orang putih lah, kira orang putih ni. Lepas pukul 12 malam. Kalau kira kalender Hijri ni, maknanya lepas ba'da maghrib, hampir dekat maghrib tu hari baru. Mana malam ni malam Ahad. Baik. Jadi malam ni pun menjadi saksi. Hari ni pun menjadi saksi. Hari tadi petang tadi Sabtu, kemudian malam ni malam Ahad, kemudian pada tanggal sekian. Berapa bulan hari ni? 19 September. Berapa bulan Muharram? Berapa bulan Muharram ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang berani jawab? Malam ni berapa? Lepas Muharram bulan apa? Safar. Dah masuk Safar ke belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kena ada satu kalender Hijri, hijrah di sini, supaya kita ambil cakna. Apatah lagi Ahli Quran. Malu company, malu company Sendirian Berhad ke Enterprise ni di sini. Baik. Apa tadi saya nak maksudkan? Allahu Rabbi. Yang saya muliakan para tetamu pencinta Allah semua. Kita nak kenal Allah ni wasilah dengan ilmu wahyi. Dalam surah Al-Ikhlas nampak, maknanya dah kenal, mula kenal Allah. Bila kita baca tadabbur dan kita baca tafsir, kita akan kenal Allah. Bagaimana namanya? Salah satu nama yang ada tadi, Allahu Ahad, Allahu Samad. As-Samad. Ustaz Abdul Samad. Ustaz Abdul Samad.
Jadi Allah Samad, Allah tempat tumpuan sekalian makhluk. Jadi nama, asma, wa sifat dan af'al Allah. Af'al ni apa? Tindakan Allah. Manusia ada perbuatan tak? Manusia ada perbuatan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Baik. Jadi nak nampakkan lagi, rupanya walaupun kita baca surah Al-Falaq pun kita boleh kenal Allah. Nampak tak surah Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Rabb yang menguasai waktu subuh. Ada kalimah Rabb. Nampak? Rabb tu apa? Tu minta ustaz, ustazah, para muallim kita dengar syarah Rabb tu apa. Rabb ini satu kuasa mentadbir, mengawasi, menjamin. Dia menyelia. Bukan sekadar dia mencipta, tapi dia mentadbir. Rabbal alamin. Rabb. Kemudian nampak tak? Kuasa Allah ni, Allah Maha berkuasa, dia melindungi dan memelihara kita sejak waktu subuh. Bukan sejak waktu subuh lagi. Sebenarnya Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ni sunnah dibaca bila? Sunnah dibaca bila? Sebelum tidur. Jadi untuk para penuntut ilmu semua, saya ulang sebut, kalian usahalah itibak sunnah. Walaupun dah mahir baca Quran, tapi angkat tangan. Bila nak tidur ni, ingat ni, bila angkat tangan. Angkat tangan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sapu ni. Sapu ni, sapu ni. Walaupun Al-Quran dah ada di dalam dada antuna. Tapi hikmah itibak sunnah. Rasulullah, Allah pelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah tu dijamin daripada awal sampai akhir Rasulullah sebagai ahli syurga Allah. Ahlul jannah. Tapi bagi Nabi SAW beramal dengan apa yang Allah ilhamkan mujizat Al-Quran ini, sehingga akhlak Al-Quran tu Rasulullah praktikalkan. Apa yang Rasulullah lakukan tu semua akhlak. Soal akhlak dan adab dan sebagainya. Jadi kena, walaupun dah alimah ni, dah hafizah, dan bagi penuntut lelaki hafiz Quran, mana kena angkat tangan. Walaupun seorang ustaz, seorang ustazah ke, seorang mu'alimah ke, siapa pun angkat tangan. Bila nak tidur, angkat tangan ni. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sapu. Sapu anggota bahagian depan saja sampai ke bahagian bawah. Mulai malam ni, amal sampai bila? Sampai mati. Buat-buat rajin. Cara dia buat-buat rajin. Kalau malas, memang malas. Pasal kita dah pulang daripada pagi tadi, apa kaya ustaz? Daripada pagi lagi dah beramal itu, baca, hafal, kemudian tadabbur mungkin sebagian kita, kemudian macam-macam lah dan sebagainya. Jadi satu homework sebelum tidur tu tadi kena angkat tangan. Jadi beza bacaan 3 kali dengan bacaan sekali. Bila nak tidur, bacaan dia begini. Al-Ikhlas khalas sampai ujung. Al-Falaq khalas sampai ujung. An-Nas sampai ujung, baru sapu. Angkat tangan lagi. Ulang sampai 3 kali. Depan saja sampai ke ujung bawah ni. Bila lagi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ni, termasuk lepas subuh. Lepas ba'da subuh, solat subuh tadi, kalau imam, di antara yang tu boleh bawa imam, maknanya sama ada baca secara jami'i ataupun secara individu. Kena baca tu. Jangan tak baca. Hatta kalau tak lepas solat subuh pun, baca di antara waktu duha. Waktu pagi tu baca 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas. Kemudian baca petang. Petang pun baca 3 kali. Kerana itulah yang dianjurkan, yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Percayalah. Seandainya amalan seumpama ni hasil daripada saya datang sini, antum amal, nanti antum akan tengok bezanya hasil. Hasil hafazan maupun fokus. Untuk mencapai satu maksud, kita nak menjadi seorang yang bukan sekadar seorang yang hafizah, tapi
yang Allah pelihara, kerana wala ya'udhuhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Tidak berat bagi Allah memelihara keduanya. Sifat Allah al-hafiz. Al-hafiz. Maknanya sifat Allah maha memelihara. Jadi al-ikhlas, al-falaq dengan an-nas ni nak menzahirkan betapa Allah ni, termasuk tadi dalam pangkal surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung Rabb yang menciptakan manusia. Rabbin nas maknanya Rabb bagi sekalian manusia. Nampak? Allah ni menguasai. Jadi kalau kita ada sesuatu, something dengan seseorang yang lain, kepada siapa kita nak mengadu? Kepada pemilik hati manusia itu. Saya contoh ni, tiba-tiba kalian ni kadang-kadang public holiday, hari Sabtu ke Sunday ke Saturday, macam Bangla sikit, Saturday itu Sunday. Subhanallah, Allah Rabbi. Taib, kadang-kadang ada keluar kan, outing sekejap kan. Jadi tiba-tiba bila nak biasa jalan laluan tu tak ada apa-apa, tiba-tiba datang berdepan dengan kita, berdepan dengan anjing. Jadi bila jumpa anjing dah hitam, garang pula. Jadi nak buat macam mana? Agak-agak siapa yang kejar siapa? Lah hitam, garang. Jadi ada di kalangan pelajar pernah dia jawab, Ustaz, kalau gitu Ustaz, ambil batu baling. Ingat, binatang yang garang bila dia kena, dia cedera, dia makin garang. Jadi katalah berlaku di berhampiran dengan satu rumah. Jadi macam mana kita nak lalu? Kita nak lalu juga kawasan tu. Macam mana nak buat? Kena lalu. Pasal dekat depan tu ada teh tarik kau. Apa lagi yang makan petang dekat sini? Apa? Mi apa? Mi Maggi. Apa panggil? Hamlet. Macam helmet tu dia bunyi apa? Hamlet dia yang tu, dia macam roti yang letak tu, dia tutup, dia angkat tu, masak tu. Wafer. Saya ingat macam biasa Hamlet wafer kan. Ingat wafer tu, wafer. Subhanallah. Jadi teringat kan. Jadi nak juga lintas, rupanya cara dia macam mana? Short term, iaitu kita kena isyaratkan kepada tuan punya anjing. Uncle kasih ni, kasih saya nak lalu uncle. Bagi laluan uncle. Minta tolong lambai uncle ni anjing ni. Anjing. Dog, your dog ni. Ya ke tidak? Your dog. Very dangerous. Very dangerous. Maknanya jadi apa? Rupanya nampak tak? Sekalian makhluk ni siapa punya kuasa yang menciptakanlah, yang memiliki hati manusia juga Allah. Al-Malik. Malik Yaumiddin. Yang menguasai hari agama, yang memiliki hari pembalasan, termasuk juga maknanya Al-Malik ini menguasai semua keadaan. Raja yang merajai kerajaan, Al-Malik, Al-Mulk, raja yang merajai kerajaan langit dan bumi, dunia dan akhirat. Baik. Ada berapa minit baki untuk kita hadam sedikit tentang bagaimana, sejauh mana kita nak kenal Allah ni. Dalam banyak Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan jumpa Allah menzahirkan nama serta sifat dia. Hatta af'al dia, 3 sekali jamak. Sama ada nama ataupun dalam masa sama dia merangkumi sifat, wasifat dan af'al. Siapa boleh datangkan ayat Allah yang membuktikan perkara ini?
Saya ambil contoh biasanya dalam beberapa surah. Dalam beberapa ayat. Contoh kan lepas solat kan kita, lepas istighfar kan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampak tak? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Nampak tak? Dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tu zikir. Baik, tentang ayat Quran juga. Dalam, seingat saya dalam surah Al-Hadid. Ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kedua dalam surah Al-Hadid. Tadi dinyatakan apa tadi? Lahu mulku samawati wal ard. Dialah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Baik. Kadang-kadang saya sangka baik kepada kita semua. Kita nampak secara ayat itu nyata, yang menyatakan zahir ayat itu Al-Qadir. Contoh Al-Qadir tadi. Al-Qadir ni maksud apa? Berkuasa. Berkuasa. Ada di sini penerangan tentang, ada yang berbicara tentang sifat kudrat bagi Allah. Kemudian dibincang pula sama ada Allah boleh memasukkan sesuatu yang besar dalam sesuatu yang kecil. Kemudian, namun apa yang lebih penting adalah penghayatan sifat Al-Qadir dalam konteks kita sebagai hamba. Al-Qadir ini maknanya Allah ni berkuasa. Jadi kita kena lihat kita ni sebagai hamba. Dalam posisi kita ni sebagai hamba, baru kita akan rasa kita akan rasa betapa hebatnya kekuasaan Allah ni. Bila kita menyedari kita ni abdi, Abdullah, abdillah. Bila kita mengakui, kita menginsafi kita ni sebagai hamba kepada Allah. Di waktu itu, sudut pandang kita dengan sifat Al-Qadir ini, kita akan terasa betapa Allah ni maha berkuasa. Saya nak maksudkan bukan sekadar ketika solat, bukan sekadar ketika kita berada di medan ilmu ni kita rasa kebesaran Allah. Apatah lagi berada dalam sebenarnya berada dalam halaqah Al-Quran, sebenarnya satu yang bagaimana bila orang yang arifin billah melihat, dia akan wasilah dengan dia boleh mentakzimkan Allah. Disebut sebagai Subhana Rabbil Azim. Mana buktinya? Kerana dalam surah Al-Zariyat, seingat saya surah Al-Zariyat menyatakan dinyatakan, biasa saya ingat ayat ini dalam ayat yang ke-20, 19 ke-20 surah Az-Zariyat. Cuba siapa hafal surah Az-Zariyat sini? Ayat yang ke-19 ke-20. Sila semak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Cuba lihat surah Az-Zariyat ayat 19 ke ayat 20. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bunyi ayat tu. Cuba ayat 19 ke ayat 20. Cuba baca. Pantas. Allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Allah. Biasa saya baca ulang sebut ni. Cuma hikmahnya mungkin nak test kamu lah sini. Ha? Mukinin tu, belakang tu mukinin. Allahu Rabbi. Ayat 19, ayat 20 begitu. Surah Az-Zariyat. Pantas. La hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullah. Innallaha kana tawwaba. Wa fil ardi ayatu lil mukinin. Wa fil ardi ayatu lil mukinin. Dan di bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan bagi Allah. Dan di bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang yakin. Mukinin itu bagi orang yang yakin. Apa maksud Allah? Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ni, iaitu subhanallah, tentang Al-Quran. Adanya penghafaz Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana mengekalkan Al-Quran ini terbela, terpelihara dengan adanya para hufaz. Dan seni Al-Quran ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syifa' wa rahmah bagi orang yang beriman. Subhanallah. Dengan walaupun baca dengan berlapitkan, beralaskan dengan suratul Fatihah, sebenarnya banyak masalah boleh dirungkai, boleh diselesaikan dengan bila baca, hadirkan hati, tawajuh. Bila baca suratul Fatihah ni, ada apa tu? Ada 3 intipati utama. 1 soal tauhid, 2 soal hukum, 1 soal akidah, yang ni tauhid, 2 soal hukum, yang ketiga soal kisah umat-umat, tentang kisah para nabi, para rasul, termasuk golongan-golongan manusia. Jadi dalam suratul Fatihah tu, suratul Fatihah ni kan dia merangkumi keseluruhan Al-Quran, umul kitab, termasuk dia disebut sebagai Ar-Ruqyah, Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi saya tak nak fokus begitu. Yang saya nak maksudkan pada malam ini, maksud tentang Al-Qadir ini, maksudnya Allah mampu melakukan apa saja. Sebaliknya, kita sebagai hamba adalah makhluk yang lemah. Kita tidak mampu bertindak apa-apa. Jika berasa kita mampu, maka kemampuan kita adalah terbatas. Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dengan penghayatan sifat kudrat dalam konteks seorang hamba, kita takut untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak reda, seumpama maksiat. Ni ingat ni, para pencinta penuntut ilmu sekalian, hati-hati saya dan kita semua berkaitan dengan perilaku, kelakuan, yakni akhlak ataupun yang disebut adab ataupun akhlak. Kita sebagai orientasi ataupun perintis ataupun yang disebut sebagai mewakili golongan ramai ini, kita bila mana terkelompok sebagai ahlul Quran, maka berhati-hati. Mudah-mudahan kalian dan saya dan kita semualah Allah pelihara. Dengan mukjizat Al-Quran ini Allah pelihara. Boleh terpelihara hidup kita ni hasil dengan niat. Ingat ni, datang ke sini apa niat? Datang ke sini apa niat? Kemudian iltizam. Kemudian kena ada mujahadah. Kemudian kena ada sifat ikhlas. Termasuk sifat, maknanya tu kena ada merangkumi semua tadilah, merangkumi package tadi. Subhanallah. Apa yang saya nak maksudkan, bukan sekadar bila kita tahu sifat Allah Al-Qadir tu, contoh Al-Qadir, kita ambil 2 yang terakhir, iaitu Al-Alim. Allah ni Maha mengetahui. Tadi kalau seterusnya pada ayat yang ketiga dalam surah Al-Hadid,
disebut juga huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam surah Al-Hadid juga pada ayat yang ketiga, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Dia maha melihat di atas segala sesuatu. Nampak tak? Allah sedang memperkenalkan nama dia, sifat dia, af'al. Ini dimaksudkan al-alim ini, iaitu dalam maksud kita sebagai hamba, kita sudut pandang kita sebagai hamba, Allah mengetahui akan perbuatan kita, khianat mata kita dan apa-apa ada dalam hati kita. Allah mengetahui akan pandangan mata yang khianat, serta mengetahui apa yang dalam dada, dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-19. Termasuk juga dalam surah Al-Mulk, surah Tabarak. Saya anggap kalian baca setiap malam kan. Tapi ingat, jangan terlampau laju. Jangan terlampau laju. Penting juga hadirkan hati bila mengungkapkan satu yang biasa kita lazimi baca sebelum tidur, ittiba' akan qaulihan Nabi SAW. Kerana seumpama bila sampai pada wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bizati sudur. Sama ada kamu nyatakan, kamu kamu rahsiakan, kamu sembunyikan, ataupun kamu nyatakan, kamu zahirkan, sesungguhnya dia mengetahui apa yang ada, yang tersembunyi dalam dada-dada kamu. Yang terlintas pada hati saya dan kita semua ni, maknanya dia mengetahui. Dia ada satu peristiwa benar. Turun ayat ini, ada satu mufassir mensyarahkan antara sudut pandang tafsiran ayat ini berkaitan dengan apabila ada satu majlis tertinggi bermesyuarat, majlis tertinggi pemuka Quraisy bermesyuarat untuk mengenakan tindakan kepada Nabi SAW. Jadi salah seorangnya menyatakan, kita ni cakap pelan-pelan ni, takut Tuhan Muhammad dengar. Bimbang nanti Tuhan Muhammad dengar. Dia orang bersidang, bermesyuarat, buat usrah, bincang untuk mengenakan tekanan kepada baginda Nabi SAW. Jadi salah seorang tu terfikir, diam-diam, pelan-pelan, secret recipe. Ada kan restoran secret recipe. Diam-diam, maknanya nanti Tuhan Muhammad dengar. Sedangkan Tuhan ni sifat dia as-sami'. Dia maha mendengar. Tadi al-alim ni pun dah cukup baik dah kita genong. Bagaimana begitu juga meneliti sifat ilmu bagi Allah. Allah bersifat al-alim. Sifat ini diterjemah dengan maksud maha mengetahui. Terdapat perbincangan tentang sejauh mana ilmu Allah, maka disebut bahawasanya Allah mengetahui segala perkara yang telah, sedang dan akan berlaku. Bila timbul persoalan, sejauh mana ilmu Allah? Sejauh mana ilmu Allah? Maka jawapannya, Allah mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, dan apa yang akan berlaku, future, masa depan. Jadi tentu ada masa depan kan. Ramai kadang-kadang apa aku nak jadi ni kan. Jadi macam-macam, bila macam mana masa depan kita semua kan. Jadi setting mindset. Ni kisah benar berlaku bila interview salah seorang pelajar. Dia bangun, bila cikgu ke ustazah dia tanya, nak jadi apa? Bangun nak jadi cikgu, nak jadi ustaz, nak jadi doktor, nak jadi macam-macam lah nak jadi tentang future masa depan. Tiba-tiba ada satu pelajar ni bangun, cikgu, saya nak jadi ahli syurga. Saya nak jadi ahli syurga. Nampak tak? Jadi vision kita ni sekarang wawasan 20 dah. Terhenti kat sini tak? Dunia ni tempat transit. Macamlah Mahat Tafiz ni transit bagi kalian semua.
Saya pun datang ke sini pun transit lah sementara ni. Termasuklah ustazah. Suatu hari nanti ustazah ni akan transfer. Transfer ke mana kita semua? Ha? Yang nampaknya transfer ke mana? Lepas ni. Sambung ke mana? Ha? Ke Indonesia balik? Sambung ke mana? IPTA, IPTS. Ada satu tu, ni kejadian betul-betul berlaku ni. Seorang ustaz ni. Saya tak sebut nama tapi dia masyhur, dia very popular, dia panel dalam TV dan sebagainya. Jadi pandai pula ustaz tu, Allah bagi ilham. Sila angkat tangan siapa yang tak nak belajar. Lepas habis periksa ni, siapa yang nak sambung belajar? Ada pula yang tak nak sambung belajar. Tahun-tahun akhir lepas SPM ke STPM pada waktu itulah, STAM ke apalah. Jadi rupanya ustaz tu bila dah tahu anak murid dia tak nak sambung belajar, dia kahwin dengan anak murid dia. Masya-Allah. Ni kisah benar. Tapi alhamdulillah, hasil daripada perkahwinan seorang ustaz dengan anak murid ni, subhanallah, anak yang soleh. Kerana niat dia baik, niat ustaz ni baik. Niat baik. Jadi yang si anu pun jangan maksud begitu yang tunan semua ni jangan kata lepas dia bila mak ayah tanya nak sambung mana, tak nak sambung dah, nak kahwin je. Jadi cuba up sikit, boleh sambung lagi, sila sambung lagi. Ambil contoh ustazah kan, maknanya kalau boleh sambung lagi. Kahwin ni nanti tawakuf dulu seketika, insya-Allah. Bila dah hafizah, angkat tangan je, insya-Allah. Ada orang akan ambil nanti. Tak ada cita-cita? Ada cita-cita ke? Tapi apa tadi? Subhanallah. Allah ni Al-Alim, Maha mengetahui future masa depan kita. Future masa depan. Dalam Suratul Baqarah ayat 25. Ayat 255. Ayat apa tu? Ustazah jangan jawab. Dalam Suratul Baqarah ayat 255. Ayat apa tu dia sebut? Kita selalu baca 255. You know? La hawla wa la quwwata illa billah. Ayatul kursi. Alhamdulillah tak ada hadiah ni malam ni. Biasa saya bagi hadiah. Ada sekali tu saya pernah offer, siapa jawab pertanyaan saya dengan tepat, Oppo free. Oppo. Memang sungguh saya kena tunaikan. Saya tanya apa? Mana rahsia Quran? Hadiah apa? Nantilah kita ada satu hadiah. Apa rahsia Quran? Di ayat mana? Di surah apa? Oppo tu ni, tapi malam ni bukan Oppo lah, pasal dah pernah kena sekali serik. 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 Nak pada Oppo. Oppo pula Oppo yang baru. Rahsia Quran. Quran ni ada berapa ayat? Biasanya pandangannya 6,666 ayat. Bukan? Popular, very popular, 6,000. Benarnya angka yang lebih tepat mengikut yang spesialis tentang Quran ni 6,236 ayat. Ataupun satu pandangan lagi 6,234 ayat. Catat ni. Ingat ya. Sila sahkan apa yang spesialis tentang Quran. Berapa bilangan ayat dalam Quran? 6,234.
Sama ada 34 ataupun 36 ayat. Ada terletaknya rahsia Quran itu berdasarkan pandangan salafus soleh. Pandangan sudut pandang salafus soleh menyatakan ada satu rahsia Quran. Dalam sebanyak-banyak ayat tu, ada satu rahsia Quran berada di ayat tu, di surah tu. Luar biasa kan? Siapa yang dapat rahsia ni, Masya Allah. Malam ni, future masa depan dia cerah. Cerah masa depan dia. Dah tidak ada dikabui dengan waswasil khanna, tak ada. Pasal dia dapat satu rahsia dalam Quran ini, mukjizat Al-Quran ini, menurut pandangan salafus soleh. Wahid, isnani, salasa, arba'a, khamsah. Lagi. Cepat. Ayat ni biasa kita baca 17 kali dalam solat fardu. Belum tambah solat sunnah. Fatihah, suratul Fatihah. Iaitu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya saja kepada Engkau kami beribadah. Hanya saja kepada Engkau kami memohon pertolongan. Inilah rahsia Quran. Apa hakikat tentang ayat ini? Tentang tauhid. Kepada Engkau lah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Tidak ada syirik. Tidak boleh menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Sehingga kan pergantungan harap kita kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bergantung, harap kita meminta dan sebagainya. Ini rahsia Quran. Ini soal apa? Soal hukum. Soal hukum. Di antara persimpangan antara soal tauhid dan soal hukum dalam surah Al-Fatihah ni. Soal akidah. Soal akidah ni. Siapa yang bila sampai ni, waktu kita solat, cuba jangan hilang fokus. Ingat jangan hilang fokus. Apatah lagi dalam solat fardu. Baca tu bukan sekadar baca, selapit je baca, tapi kena ada hadirkan hati. Dan bagi masa saya 10 minutes, only 10 minutes, saya nak buat satu khulasah bagaimana dinyatakan ya, hal ini benar, namun dalam konteks kehambaan, sifat al-alim ini sewajarnya difahami juga bahawasanya ilmu kita sebenarnya tidak banyak mana. Ilmu kita ini adalah pemberian daripada Allah. Maka kita tidak sewajarnya berasa sombong dengan ilmu yang ada. Kita juga mesti berasa takut untuk melakukan maksiat, kerana Allah akan mengetahui amal perbuatan kita. Kita mungkin boleh menyembunyikan maksiat daripada pandangan dan pengetahuan masyarakat, namun kita tidak mampu menyembunyikan maksiat dalam liputan ilmu Allah. Sekiranya kita sedar bahawasanya Allah mengetahui segala perbuatan kita, kita tidak akan berani untuk terus melakukan kejahatan dan maksiat. Sifat Allah Al-Alim. Jadi bukan sekadar baca, hafal, tapi di luar lapangan solat, di luar lapangan medan ni, medan ilmu ini, di luar kita timbulkan perasaan Allah ni Al-Basir, Allah ni Al-Alim, Allah ni Al-Qadir. Itu contoh. Kena ingat sokmo. Orang Kelantan pun sebut ingat sokmo. Ingat sokmo tu ingat selalulah. Ingat selalu. Amal sampai kematian. Jadi walaupun entuna secara person kadang-kadang dapat handphone kan, katanya berapa jam handphone satu minggu? 12 jam. Daripada pukul berapa tadi? Pada pukul 9 sampai pukul 7. Jadi yang mencabarnya bila cuti sebenarnya. Pelajar-pelajar kebanyakan muka mereka bercahaya bila naik pukul 12 malam. Bercahaya-cahaya dalam bilik. Bercahaya dalam bilik. Bercahaya. Dilitupi dengan kain selimut. Jadi bercahaya handphone. Cahaya handphone lah. Bercahaya kan. Subhanallah. Nampak tak?
Jadi bukan tak boleh selak sana, selak sini, tarik sana, tarik sini. Kan? Bukan tak boleh, tapi ingat jari ni jadi bukan mata saja jadi saksi. Ni jari, ni jari. Jadi banyakkan benda-benda yang hasanah. Kalau nak tengok pun banyak yang hasanah. Termasuk saya dan sebagainya boleh share. Kita apa salahnya walaupun kita penuntut ilmu, duat. Kita jadi pendakwah. Kita jadi maknanya boleh share dengan kawan-kawan dan sebagainya dalam grup Facebook ataupun dalam WhatsApp dan sebagainya. Dan 3 ke 5 minit yang terakhir saya nak tamamkan dengan sifat Allah As-Sami', iaitu Allah ini dengan maksud mendengar ataupun pendengar. Mungkin ada perbezaan bagi ulama berijtihad akan perkara ini. Yang lebih penting iaitu hendaklah dihayati dalam konteks kita sebagai hamba kepada Allah. Memang kita boleh bercakap apa sahaja, bahkan boleh berdusta dan berbohong sekalipun, sebab lidah dan mulut milik kita. Kita juga boleh memaki, mengutuk, mencerca dan mengumpat orang lain. Tiada orang lain yang mendengar. Namun apabila kita sedar bahawasanya Allah itu sifatnya As-Sami', iaitu maha mendengar, maka kita akan berasa bimbang dan takut bercakap, maki hamun dan sebagainya. Hal ini kerana Allah mendengar setiap butiran percakapan kita. Jadi mulai malam ni kenapa? Kena taubatan nasuha. Allah marzuqni, cuba baca ramai-ramai. Allah marzuqni taubatan nasuha qablan maut. Allahumma inni Allah marzuqni taubatan nasuha qablan maut. Allah marzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Wahai Allahku, rezekikan aku taubat nasuha sebelum datangnya maut, sebelum datangnya ajal. Cuba ikut ramai-ramai. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nampak? Dalam bacaan yang disebut kauliah Nabi SAW, siapa yang baca Sayyidul Istighfar ni pada malam hari, kemudian rezeki ajalnya tak sampai ke waktu subuh besok, seandainya dia mati dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan seumpama bayi yang dilahirkan, akidah dia salim, ibadah dia dalam keadaan ittiba' sunnah. Siapa yang mengungkapkan pada waktu pagi, yakni di ba'da subuh ataupun di waktu duha, sekiranya rezeki dia, ajal dia ketemu dia sebelum waktu petang, maka dia mati dalam keadaan fitrah. Ini atas mafhum hadis Nabi SAW. Harap istiqamahkan Sayyidul Istighfar ni. Paling malas pun baca sekali pada malam hari, baca sekali pada waktu siang hari. Hafal dan hidupkan Sayyidul Istighfar ni, kalau boleh sekali-sekala nakibah, baca secara jahar. Jadi yang pelajar yang lain boleh ikut sebagai satu bimbingan ilmu. Dan khulasahnya, kesimpulannya pada malam ini, inilah pembentangan satu ilmu. Ramai yang hanya mampu menghafal termasuk sifat Allah, tetapi tidak takut untuk melanggar perintah Allah. Nampak? Jadi ramai orang boleh hafal termasuk nama, sifat maupun hafal Allah, hatta ayat-ayat Allah, tapi sejauh mana kita rasa tak takut. Cuba datangkan penghayatan mulai malam ini. Saya serahkan Islam di hukum Allah. Aku tinggalkan kalian semua. Semuanya dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala, memelihara saya dan kita semua. InsyaAllah pada malam ini Allah lah selayaknya memberi taufik dan hidayah. Cuba baca ikut apa yang saya baca ni. Ingat Ustazah cuba catat doa ini, nanti boleh forwardkan ulang sebut pada anak
supaya boleh diamalkan secara doa yang dibaca mungkin setiap hari ataupun dibaca secara berkala. Untuk seumpama doa ini, wahai Allah, aku berlindung, nanti saya terjemahkan dulu. Saya terjemah. Ya Rabbku, Allahumma jannibni, aku berlindung daripada kejahatan, daripada kemungkaran akhlak, daripada kemungkaran amal, daripada kemungkaran hawa nafsu, dan daripada penyakit yang berjangkit ataupun yang berbahaya. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, kemungkaran hawa nafsu, dan daripada penyakit yang berbahaya. Ikut Allahumma janibni munkarati wa akhlaki wa ahwa'i wa adwa'i. Allahumma inni Allahumma janibni munkarati wa akhlaki wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i wa ahwa'i. Allahumma janibni munkarati wa akhlaki wa a'mali wa ahwa'i wa adwa'i. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afaf. Kalau baca seorang, Allahumma inni apa tadi? Allahumma inni unzubika, Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu Allah beni dan na tu. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilham yang baik kepada saya dan kita semua, mensyukuri akan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada saya dan kita semua, dan ibu dan bapa kita, dan agar Allah memberi ilham agar kita melakukan amal-amal yang soleh yang Allah redai, dan Allah masukkan saya dan kita semua dalam golongan hamba yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Sedikitlah doa di penghujung ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua ibu dan bapa kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami semenjak kami masih kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, izinkanlah kami mengenali, mengingati, mengasihi, mencintaimu ya Allah. Izinkanlah kami mengenali, mengingati, menyayangi, mengasihi, merindui dan menyintai kekasihmu Habibullah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi qudwah hasanah ikutan dalam kehidupan kami yang berbaki ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sifatmu yang maha pemurah lagi maha pengasih menghimpunkan kami pada malam ini
Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang rahmah-Mu. Kami berlindung dengan rahmah-Mu daripada kemurkaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kurniakan maghfirah bagi kami, rahmatan, keberkahan dan keredaan-Mu bagi sekalian kami, Ya Allah. Yang hadir, yang menyaksikan pertemuan pada malam ini, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, akhirkanlah umur kami ke sudah yang baik. Janganlah Engkau akhirkan umur kami ke sudah yang tidak baik, Ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu, Ya Allah, daripada kejahatan pendengaran kami, daripada kejahatan penglihatan kami, daripada kejahatan lidah kami, daripada kejahatan hati kami, dan daripada kejahatan aimani kami, Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Datangkanlah keberkahan dan kerajaan-Mu di madrasah ini, di Mahat Hafiz ini, Ya Allah. Dengan kedatangan para ilmuwan, Ya Allah, para hamba-hamba-Mu yang saleh, mendoakan kami dengan penuh kerahmatan dan pandangan, dengan keberkahan dan kerajaan-Mu, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Alamin.